Hai, salam sejahtera semua. Selamat kembali ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Apa kabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat. Kembali bersama dengan saya, Cikgu Ana, untuk kelas pada hari ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan topik kita pada hari ini, Cikgu akan membuat sedikit ulang kaji topik kita pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas kita telah mempelajari membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, kamu telah mempelajari tentang garisan interaksi. Okey, kita ada 4 garisan interaksi. Cikgu harap semuanya masih ingat ya. Kemudian kita ada belajar tentang masalah fungsi dan punca masalah. Dan yang terakhir, analisis berantai punca dan kesan. Okey. Okey, apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, kita akan mempelajari topik percanggahan fizikal. Okey, di bawah percanggahan fizikal ini ada 3 subtopik, iaitu mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Yang kedua, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Yang ketiga, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Dan yang keempat, menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Yang pertama, mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal? Okey, percanggahan fizikal ini ialah keadaan yang berlawanan antara satu dengan lain yang diperlukan dalam suatu objek. Okay, sebagai contoh, fizikal yang besar berlawanan dengan fizikal yang kecil. Okay, kita lihat kepada percanggahan fizikal meja. Okay, parameter meja iaitu size. Okay, percanggahan fizikalnya adalah sama ada meja itu besar ataupun kecil. Okay, beban sama ada meja itu berat ataupun ringan. Dan parameter yang ketiga iaitu ketinggian. Sama ada meja itu tinggi ataupun rendah. Dua kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang perlu kamu tahu. Okay, yang pertama, kaedah pemisahan massa. Dan yang kedua, kaedah pemisahan ruang. Okay, sekiranya jawapan bagi soalan penentu pemisah adalah tidak, maka kaedah pemisahan massa yang akan dipilih. Dan jika jawapan bagi soalan penentu pemisah adalah iya, maka kita akan memilih kaedah pemisahan ruang. Okay, untuk penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan, okay, kita rujuk kepada jadual dalam slide ini. Okay, contoh objek, kerusi. Percanggahan fizikalnya adalah tinggi lawan rendah. So, kita tengok pada contoh situasi. Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. So, soalan penentu kaedah pemisahan, kita lihat adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? So, jawapannya adalah ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Jadi, untuk soalan penentuan kaedah pemisahan, kita akan memilih jenis ruang. Okay. Baiklah, sekarang kita lihat kepada contoh yang kedua. Penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan.
Contoh objek kemah. Pencanggahan fizikal besar lawan kecil. Contoh situasi, kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Soalan penentuan kaedah pemisahan. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Bagi jawapannya adalah tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Jadi, pemilihan kaedah pemisahannya adalah pemisahan masa. Okey, terdapat satu cara yang mudah untuk kamu ingat. Okey, yang pertama, untuk pemisahan ruang jika berlaku pada masa yang sama. Bagi kaedah pemisahan masa pula, jika berlaku pada masa yang berlainan. Baiklah, seterusnya kita lihat 1.3.2, iaitu mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Okey, bagaimana kita mencadangkan pemilihan prinsip inventif? Setelah kaedah pemisahan ruang atau masa ditentukan, sekarang kita perlu memilih prinsip inventif yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah inventif yang kita hadapi. Baiklah, kita lihat kepada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Okay, terdapat 7 cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Okay, yang pertama, pembahagian. Maksudnya adalah membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil untuk menjadikan objek mudah dileraikan. Sebagai contoh, terdapat produk yang dibungkus dalam keadaan yang mana bahagian-bahagian produk itu dileraikan. Kemudian dihantar kepada pengguna dan pengguna itu sendiri yang akan memasang produk tersebut. Okay? Sebagai contoh, perabot DIY. Okay, yang kedua adalah pengekstrakan. Membawa maksud memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Sebagai contoh, pemisahan unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan. Okay. Kompresor menghasilkan bunyi yang bising dan haba yang panas dan diletakkan di luar rumah. Manakala penghawa dingin pula diletakkan di dalam rumah kerana ia menghasilkan udara yang dingin. Yang ketiga iaitu kualiti setempat. Menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza dan berguna. Sebagai contoh, bekas penyimpanan makanan berbagai petak berbeza dan berbagai fungsi. Maksudnya, kita boleh membahagikan produk itu kepada beberapa bahagian supaya kegunaannya boleh dipelbagaikan. Yang keempat adalah penyarangan, yang bermaksud meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Sebagai contoh, antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Yang kelima adalah filem nipis dan cengkeram boleh lentur. Maksudnya adalah membalut, melapik atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkeram boleh lentur. Sebagai contoh, pelindung cahaya cermin kereta. Pelindung cahaya cermin kereta ini melindungi kita daripada cahaya panas di luar kereta kita dan juga mengekalkan suhu yang sejuk di dalam kereta. Selain daripada itu, pembungkusan makanan juga kita menggunakan filem nipis ataupun cengkeram boleh lentur. Supaya makanan yang dibalut itu tidak terdedah kepada kotoran.
Yang keenam, pengantara. Maksudnya mengadakan bahagian baharu antara dua objek, menggunakan objek atau proses pengantara, mencantumkan dua objek secara sementara. Sebagai contoh, sarung tangan ketuhar menjadi pengantara antara tangan dengan objek panas. Terakhir adalah tidak simetri. Bermaksud mengubah bentuk satu objek daripada simetri kepada tidak simetri. Sebagai contoh, menukar bentuk bulat jam dinding kepada bentuk tidak sekata. Okey, ini maksudnya kita boleh ubah sesuatu produk itu daripada bentuk biasa kepada bentuk yang lain ataupun yang seimbang kepada yang tidak seimbang atau tidak sekata bagi memenuhi ataupun memisahkan mana-mana ruang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita lihat kepada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Terdapat 7 cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Yang pertama, kedinamikan. Bermaksud memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak atau mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak atau sebaliknya. Sebagai contoh, meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Okey, sekiranya di rumah kamu hanya ada 2 orang. Jadi meja itu boleh dikecilkan untuk memuatkan 2 orang sahaja makan. Tetapi bila ada ramai tetamu, meja itu boleh digerakkan menjadi meja yang lebih besar. Okey, seterusnya tindakan awal. Bermaksud melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Sebagai contoh, beg udara di dalam kereta dipasang untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Yang ketiga, tindakan berkala. Bermaksud menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Sebagai contoh, lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan malam. Okey, maksudnya kalau lampu jalan ini, kalau siang hari lampu itu akan tutup. Tapi bila sudah malam, lampu itu akan terpasang. 4. Tindakan keterlaluan. Bermaksud, jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Sebagai contoh, proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurang atau menambahkan kemanisan. Okey, yang kelima iaitu pengembangan terma. Bermaksud menggunakan prinsip terma iaitu pengembangan atau pengecutan terhadap sesuatu bahan. Sebagai contoh, pemutus litar yang menggunakan prinsip terma kepada pemula lampu pendaflow iaitu starter. Yang keenam, pembuangan dan pemulihan. Bermaksud membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Sebagai contoh, kapsul ubat yang boleh larut. Setelah kapsul ubat ini masuk ke dalam badan kita, ia akan larut di dalam badan kita dan ubat yang terdapat dalam kapsul itu akan menyerap di dalam tubuh kita. Yang terakhir yaitu tindakan berterusan yang berfaedah. Bermaksud menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Sebagai contoh, stesen jana kuasa elektrik dan mesin pelelas. Kita lihat stesen jana kuasa elektrik ini akan sentiasa beroperasi
bagi menjana kuasa elektrik. Oke, seterusnya kita lihat 1.3.3 menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Lihat kepada menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Lihat kepada jadual ini. Okay, objek yang kita pilih adalah meja. Percakapan fizikal, meja adalah berat dan lawan ringan. Situasinya adalah meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan ringan untuk mudah dialihkan. Soalan penentuan kaedah pemisahan massa, adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan. Maksudnya, kita menggunakan meja dan alihkan meja pada masa yang berbeza. Okay. Jadi, jenis kaedah pemisahan massa yang kita pilih. Okay, seterusnya kita lihat apakah cadangan perubahan reka bentuk yang dipilih. Okay, cadangan prinsip inventif yang dipilih adalah kedinamikan. Okay, kita lihat bagaimana kita nak merubah reka bentuk meja ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan prinsip inventif yang dipilih, yaitu kedinamikan. Okay. Yang pertama, kita merubah kaki meja jenis boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja yang menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang buka. Okay. Maksudnya, kaki meja yang dipasang itu dengan menggunakan skru pada muka meja, kita boleh buka semasa kerja pengalihan. Okay, itu maksud cadangan yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan. Maknanya, kita memasang roda pada kaki meja itu supaya bila kita nak mengalihkan meja itu, kita hanya perlu menolak sahaja meja itu kerana kaki meja sudah dipasang dengan roda. Okay. Dan yang terakhir, 1.3.4 menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Okay, ini adalah lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Okay, nanti cikgu nak minta kamu untuk membuat lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif ini di dalam buku nota kamu masing-masing ya. Okay, jangan lupa untuk labelkan lakaran kamu. Okay. Okey, sekian saja topik kita pada hari ini. Sekiranya ada soalan, boleh PM cikgu dalam grup kelas. Okey, boleh tanya soalan dan kita akan bincang di dalam grup. Okey, sekian saja. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye.